Perjalanan jejak Rasul kali ini mengesan tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang digelar kekasih Allah. Perjalanan ini membawa kepada penemuan gua kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam di Sanli Urfa. Dan di kota Harran, Turki. Jejak Rasul juga menemui batu yang dikatakan lokasi Nabi Ibrahim alaihissalam disusukan ibunya ketika masih bayi. Sementara di Iraq, jejak Rasul merakamkan istana Raja Namrud yang menentang dakwah baginda. Turut ditemui kesan yang dikatakan lokasi Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Jejak Rasul kemudiannya meneruskan penggambaran mencari makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestin. Sanli Urfa terletak 500 km dari Ankara, Turki. Pada tahun 1995, jejak Rasul ke Sanli Urfa bagi mencari tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi penduduk tempatan, Sanli Urfa dikenali sebagai bandar para nabi kerana sejarah Nabi Ayub dan Nabi Shu'aib juga terdapat di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam didakwa dilahirkan dalam sebuah gua di daerah ini. Gua itu telah menjadi sebahagian daripada sebuah masjid. Masjid Mavlidi Khalil dibina ketika pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan tinggal dalam gua ini sehingga berusia 7 tahun. Namun tiada bukti kukuh daripada Al-Quran atau hadis yang menyokong dakwaan itu. Harran, lebih 40 km di tenggara Sanli Urfa, Turki. Jejak Rasul mengunjungi kota Harran yang didakwa menjadi tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pendapat mengatakan baginda pernah tinggal di kota Harran ketika dalam pengembaraan ke Palestin. Menurut ilmuwan Islam abad ke-13, Ibnu Shaddad pula, Harran juga dikenali sebagai kota Ibrahim. Ia pernah menjadi pusat para ilmuwan pada abad ke-9 Masehi. Tinggalan yang dirakamkan ini ialah tapak runtuhan sebuah universiti lama. Pada tahun 1995 juga, jejak Rasul meneruskan perjalanan ke perkampungan Al-Gharab, 200 km dari Baghdad, Iraq. Kami menuju lokasi ketiga tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam selepas gua di Masjid Mavlidi Khalil dan kota Harran, Turki. Namun tiada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang dapat menyokong kesahihan ketiga-tiga lokasi ini. Menurut penduduk tempatan, di atas batu inilah Nabi Ibrahim alaihissalam disusukan oleh ibunya semasa masih bayi. Baginda dilahirkan ketika pemerintahan Raja Namrud, pemerintah Babylon yang zalim. Al-Quran dan hadis tidak menyatakan secara terperinci di mana lokasi Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan dibesarkan. Tinggalan atau lokasi yang dijumpai jejak Rasul hanyalah berdasarkan maklumat penduduk setempat. Sekali pandang, ini nampak macam batu tapi ini sebenarnya bukan batu. Dalam pengembaraan kru jejak Rasul mencari tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, kami menjelajah ke beberapa lokasi di Iraq. Tak berapa jauh dari tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS, kira-kira 300 meter, ialah satu kawasan purba yang nampaknya seperti istana lama. Penduduk berkata ini ialah istana peninggalan Raja Namrud 4,000 tahun sebelum Babylon.
kawasan tinggalan istana Raja Namrud di perkampungan Al-Gharab, Iraq. Raja Namrud mengarahkan semua bayi lelaki yang baru lahir dibunuh setelah mendapat ramalan daripada ahli nujum istananya. Menurut mereka, seorang bayi akan lahir di Babylon dan bakal membawa agama baru. Bimbang pengaruhnya tergugat, Raja Namrud memerintahkan tenteranya mencari dan memburu setiap bayi yang baru dilahirkan. Inilah sebahagian daripada tinggalan istana Raja Namrud. Sekali pandang, ini nampak macam batu, tapi ini sebenarnya bukan batu. Tanah liat. Menurut pakar arkeologi tempatan, struktur bangunan purba ini adalah sebahagian daripada 7 tingkat singgasana Raja Namrud. Setelah dilantik menjadi Rasul, Nabi Ibrahim AS menyeru Raja Namrud dan kaumnya supaya menyembah Allah. Baginda menegaskan apa yang disembah kaumnya sejak dari nenek moyang mereka bertentangan dengan naluri semula jadi manusia. Baginda menerangkan bukti kewujudan Allah dan meminta supaya kaumnya memikirkan bukti-bukti itu. Jejak Rasul meneruskan pengembaraan di bumi Iraq. Kami ke Mosul, 400 km dari Baghdad. Inilah yang didakwa penduduk tempatan sebagai tinggalan istana dan kuil Namrud. Dari jauh, beberapa bahagian istana masih jelas kelihatan. Namun kami tidak dibenarkan mendekatinya kerana ia masih dalam pemeliharaan. Keluasan tapak kuil dan istana ini mencapai 26,000 meter persegi. Patung makhluk aneh berkepala manusia, berbadan singa, berkepak helang dan bersisik ikan diletakkan di pintu masuk utama istana, dipercayai bertujuan menakutkan musuh. Ia juga simbol kekuasaan pemerintahan Namrud. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 43, mafhumnya, atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka daripada azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula mereka dilindungi daripada azab kami itu. Adiyaman terletak 500 km dari Ankara, Turki. Pada tahun 1996, jejak Rasul menemui tinggalan didakwa milik Raja Namrud di Turki. Kami menemui kuil Raja Namrud di Namrud Dagh atau Gunung Namrud yang mencapai ketinggian 2,000 meter. Kepala patung yang bersaiz gergasi ini antara tarikan menarik di kuil ini. Inilah kepala patung Namrud yang mengakui dirinya sebagai Tuhan seperti Tuhan Nabi Ibrahim AS. Dia mendakwa mampu menghidup atau mematikan manusia. Namun mengikut ahli tafsir, Namrud menghidupkan manusia dengan melepaskan mereka daripada hukuman bunuh dan mematikan manusia dengan membunuhnya. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Menurut ahli tafsir, orang yang berhujjah itu ialah Namrud bin Kan'an. Jejak
Rasul menemui beberapa lagi tinggalan istana Namrud di Turki. Selain di Adiyaman, istana Namrud juga kami temui di Sanli Urfa. Sepanjang 2 dekad pengembaraan jejak Rasul, kami temui beberapa istana atau kuil Namrud di puncak bukit. Kedudukan simbol kebesaran Namrud di puncak bukit ini memberi gambaran dia seorang pembesar yang gemar mempamerkan pengaruh dan kuasanya. Namrud, seorang raja yang memerintah Empayar Babylon dan digeruni kerana menguasai sebahagian besar wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Ibu kota Empayar ini terletak di kota Babylon, berhampiran tebing Sungai Furat di Iraq hari ini. Masyarakat Babylon telah mencapai tamadun yang tinggi dan ia sukar ditandingi masyarakat lain ketika itu. Binaan yang menyerupai sebuah bilik dilengkapi sistem saliran air ini membuktikan kemahiran masyarakat Babylon. Tidak hairanlah Raja Namrud menentang keras dakwah Nabi Ibrahim yang menghalang naluri kebendaan mereka. Di Sanli Urfa juga, kami ke sebuah kota di puncak bukit yang didakwa lokasi Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Perdebatan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud mengenai akidah sampai ke kemuncaknya. Rakyat Babylon diperintah membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman menentang Namrud. Bukan mudah untuk mencampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api yang membukit nyalaannya itu. Lalu Namrud menyediakan sebuah manjanik dan dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan dari bukit ini. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan sebagai satu mukjizat bagi Nabi Ibrahim, api itu menjadi sejuk, malah membuatkan baginda sejahtera di dalamnya. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Al-Quran dan hadis tidak menyebut secara khusus nama raja yang menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan lokasi kelahiran serta kesan sejarah Nabi Ibrahim. Namun ahli tafsir sependapat menamakan raja tersebut sebagai Namrud atau Namruz. Sementara kesan sejarah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud di lokasi yang berbeza hanyalah berdasarkan dakwaan penduduk setempat tanpa bukti kukuh yang dapat menyokongnya. Setelah terselamat daripada kekejaman Namrud, Nabi Ibrahim dan isterinya Siti Sarah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Palestin. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim tinggal di Mesir beberapa ketika dan berkahwin pula dengan Siti Hajar. Baginda dikurniakan seorang zuriat yang diberi nama Ismail dan kemudiannya dia angkat menjadi rasul. Sejarah merakamkan kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di Tanah Gersang yang akhirnya menjadi lembah suci setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membina Kaabah. Ia menjadi tumpuan umat Islam hingga hari ini. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
العاكفين والركع السجود. Allah memperkenankan doa Nabi Ibrahim supaya menjadikan Makkah negeri yang aman dan sentosa. Keluarga Nabi Ibrahim semakin bertambah dengan kelahiran Nabi Ismail daripada isterinya Siti Hajar dan kemudiannya Nabi Ishak daripada isterinya Siti Sarah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim dan keluarga meneruskan perjalanan mereka menuju Palestin. Mereka tinggal selama beberapa tahun sehinggalah mereka wafat dan dimakamkan di sana. Makam baginda terletak di Hebron, sebahagian daripada wilayah Palestin. Hebron terletak tidak jauh dari Baitul Maqdis atau Al-Quds yang bermaksud suci dalam bahasa Arab. Baitul Maqdis ialah tanah suci bagi agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Pada tahun 2006, jejak Rasul memasuki Baitul Maqdis sebelum menuju ke bandar Hebron. Army police in order to control them. في طريق لا إلا من عند ممري بفاتحة يعني برجعناش اليهود. Jejak Rasul ingin merakamkan pusara Nabi Ibrahim dan keluarga baginda di Hebron dengan bantuan warga Palestin. Walid, seorang ahli sejarah, juru pandu dan pengawal keselamatan kami. Di Masjid Ibrahim inilah bersemadinya makam Nabi Ibrahim, Khalilullah atau kekasih Allah. Isteri baginda Siti Sarah radhiyallahu anha dan anak kedua baginda Nabi Ishak alaihissalam. Menurut Walid, makam sebenar Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Nabi Ishak bersemadi dalam gua di bawah masjid ini. Hanya tugu peringatan yang dibina di atasnya bagi menggantikan makam asal itu. Laluan gua telah ditutup, hanya lubang kecil yang berkunci ini sahaja menjadi tempat meninjau keadaan di bawah. Jejak Rasul berpeluang menziarahi makam ini pada tahun 2009 dan 2010. Hebron tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi ahli tafsir dan ulama Islam sepakat Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya dimakamkan di bandar ini. Hakikatnya, beriman dengan kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih utama kepada setiap Muslim daripada menentukan lokasi makam baginda. Telah kau datang terang alam, tak ku pelukanmu ya Rasul.